Bismillahirrahmanirrahim. Tawanan perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagikan tawanan perang yang berjumlah 70 orang itu kepada para sahabat untuk dijaga dan dikawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat supaya menjaganya dengan baik. Para sahabat benar-benar melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka hanya makan buah-buah tamar sedangkan roti-roti diberi kepada para tawanan. Di sini menunjukkan bagaimana Islam mengamalkan layanan terhadap tawanan perang mendahului perjanjian Geneva. Dalam hubungan antarabangsa terkenal perjanjian Geneva. Geneva ni ialah negeri bandar ibu negeri Switzerland, negara yang berkecuali dalam perang dunia, di mana ahli undang-undang antarabangsa mengadakan persidangan oleh kerana peperangan dunia adanya tawanan-tawanan perang. Biasanya tawanan perang ni diseksa, dihentam habis-habisan. Maka dibuat undang-undang tawanan perang tidak boleh diseksa. Setelah dia menyerah diri tak boleh seksa, tak boleh diunyanyakan. Kalau diseksa kerana dia dapat rahsia pun, mesti dia beri layanan terhadap tawanan-tawanan perang. Di mana Nabi kita Muhammad SAW yang mengajar ajaran Islam telah melaksanakan layanan terhadap tawanan perang 70 orang tawanan perang ahli Badar 1400 tahun yang lalu. 1000 tahun lebih mendahului perjanjian Geneva. Seterusnya Rasulullah SAW mengadakan mesyuarat dengan para sahabat berhubung dengan langkah yang akan diambil terhadap tawanan-tawanan tersebut. Lalu Nabi buat mesyuarat dengan sahabat-sahabat yang besar, ahli mesyuarat. Bertanya pandangan mereka apakah tindakan terhadap tawanan perang sebelum turun ayat ataupun turunnya ayat yang umum, tidak detail. Bagaimana nak mendetailkan, nak menghuraikan tindakan terhadap tawanan perang. Nabi buat mesyuarat dengan sahabat-sahabat dia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengemukakan cadangan. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, mereka adalah sepupu-sepupu, kaum keluarga dan saudara mara kita semua. Oleh itu saya berpendapat terima sahaja bayaran tebusan. Kita gunakan bayaran itu untuk membina kekuatan menentang orang-orang kafir. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada mereka dan mereka akan menjadi tenaga yang membantu kita pula. Kata Abu Bakar, pandangan saya kerana mereka ni bukan orang lain, sepupu-sepupu kita, anak beranak kita belaka. Cuma mereka kafir. Pada pandangan saya, beri masa pada mereka untuk berfikir. Untuk membebaskan, kita terima bayaran tebusan. Mudah-mudahan hasil kita melayan mereka dengan baik, mereka berfikir, mereka masuk Islam. Ataupun mereka tidak berperang dengan kita lagi, membantu kita menghadapi musuh-musuh yang lain. Itu pandangan Abu Bakar. Rasulullah SAW bertanya kepada Umar
Apa pendapatmu wahai Ibnu Khattab? Wahai Ibnu Khattab, wahai Umar bin Khattab. Apa pendapatmu? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menegaskan, demi Allah, saya berpendapat tidak seperti Abu Bakar. Tetapi hendaklah diserah orang-orang tawanan di kalangan keluarga saya yang dekat supaya dipancung lehernya. Serahkan pada Ali saudaranya Aqil supaya dia pancung lehernya. Serahkan pada Hamzah saudaranya supaya dia pancung leher. Dengan itu kita buktikan kepada Allah bahawa tidak ada dalam hati kita rasa kesihan kepada orang-orang musyrikin. Tambahan yang ditawan itu adalah ketua-ketua dan pemimpin-pemimpin mereka. Sayyidina Umar kata, pada pandangan saya mereka ni jahat sangat. Biar masing-masing bunuh anak beranak dia. Beri kepada saya, waris dekat dengan saya. Sayyidina Ali serah abang dia, Aqil yang ditawan, biar bunuh. Hamzah serah pada Nabi, serah waris dia biar dia bunuh. Kita buktikan ikhlas kita pada Allah Ta'ala. Kata Sayyidina Umar, mereka ni pemimpin-pemimpin. Akhirnya Rasulullah SAW menerima pandangan Abu Bakar. Akhirnya Nabi terima pandangan Abu Bakar. Keesokan harinya, bila Umar mengunjungi Rasulullah SAW, beliau mendapati Rasulullah SAW dan Abu Bakar sedang menangis. Umar bertanya, ya Rasulullah, beritahulah kepada saya, apakah yang menyebabkan kamu berdua menangis? Biar saya tahu sebabnya untuk sama-sama menangis. Kalau tidak, saya hanya menangis tanpa mengetahui sebabnya. Pagi esok, saya nak pergi melawat Rasulullah, tengok menangis dengan Abu Bakar. Umar tanya, apa menangis ini? Saya nak tahu sebab apa. Kalau tidak, saya nangis sama, tak ada tahu sebab. Rasulullah SAW menjawab, sebabnya berhubung dengan urusan tawanan perang yang dibincangkan semalam. Lantaran kerana keputusan yang diambil ialah untuk menerima bayaran tebusan untuk pembebasan tawanan, menyebabkan kami terdedah pada azab lebih hampir dari pokok kayu ni. Kata Nabi, sebab hal kita bincang semalam, kerana kami membuat keputusan terima bayaran tebusan. Bila terima tebusan ni, duduk fikir duit je, dapat tebusan. Maka Allah memberi amaran seksa kalau duduk fikir duit je. Lalu baginda menunjukkan ke arah pokok yang berhampiran. Azab neraka dekat dengan pokok ni, macam pokok dekat ni. Allah menegur keputusan Rasulullah SAW dengan firman-Nya. Turun ayat. Maka li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridul akhirah. Wallahu azizun hakim. Laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadtum azabun azim. Surah Al-Anfal ayat 67 hingga 68. Maksudnya, tidak sepatutnya seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia, sedang Allah menghendaki akhirat untuk kamu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, nescaya kamu ditimpa seksa yang besar kerana tebusan yang kamu ambil. Tunggu ayat ini. Ayat yang mengingatkan jangan terpengaruh dengan kebendaan.
Ayat tersebut adalah sebahagian peringatan dan amaran supaya tidak terpengaruh untuk menerima harta tebusan sahaja tanpa mengambil perhitungan yang lebih bijaksana. Peringatan Allah Subhanahu wa taala adalah kerana kebanyakan mereka yang ditawan merupakan penjenayah yang besar terhadap Islam. Walau bagaimanapun, Rasulullah SAW tetap dengan keputusan yang telah dibuat. Rasulullah tak bunuh tawanan ini, menerima tebusan. Ayat ini mengingatkan jangan pelahak terima tebusan, tetapi tebusan boleh diterima, dan buat pertimbangan mana yang layak ditebuh, mana yang tak layak. Ada yang layak dibunuh tawanan-tawanan ini kerana jenayah besar. Ada yang layak diterima tebusan, bukan semua. Boleh terima tebusan kerana ada ayat Allah yang terdahulu daripada ayat di atas mengizinkannya. Firman Allah Ta'ala, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. Surah Muhammad ayat 4. Maksudnya, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Pancung batang leher mereka bila berperang. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, kamu dapat mengalahkan orang kafir itu. Dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Ayat ini mengizinkan menerima tebusan. Ada ayat yang lain. Jadi ayat yang dibaca awal itu tidaklah menasahkan hukum ini, tetapi memberi peringatan jangan sangat terpengaruh dengan kebendaan. Di sana ada tawanan-tawanan yang tak boleh dimaafkan kerana kesalahan yang besar. Terpulang kepada pihak pemerintah bala tentera itu atau kerajaan yang memerintah. Dengan adanya ayat yang terdahulu mengizinkan bagi mereka untuk menerima tebusan tawanan perang, keputusan yang diambil itu tidaklah meletakkan mereka dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Pendapat Abu Bakar dilaksanakan. Tebusan-tebusan tersebut ditentukan harganya di antara 4,000 dirham sehingga 1,000 dirham, mengikut taraf masing-masing. Ada juga di kalangan tebusan dibebaskan dengan syarat mengajar 10 orang kanak-kanak sehingga pandai, dan terdapat juga yang dibebaskan tanpa apa-apa bayaran. Tebusan ini ada yang dibunuh, tak disebut ini, baca dulu. Ada yang diterima bayaran dengan duit ataupun barang berharga. Ada yang ditebuskan dengan syarat dia mengajar 10 orang anak-anak orang Islam membaca dan menulis dan membaca sehingga pandai. Setelah pandai 10 orang anak diajar, dibebaskan. Ada yang dibebaskan begitu saja mengikut tempoh, tidak dengan apa-apa bayaran dan apa-apa kerja. Di antara mereka yang dibebaskan tanpa apa-apa bayaran ialah Al-Muttalib bin Hattab, Saifi bin Abi Rif'ah dan Abu Izzat Al-Jamhi. Dibebaskan tanpa apa-apa bayaran dan tugas. Di samping itu Rasulullah SAW membebaskan juga menantunya Abul As, suami Zainab puteri Rasulullah SAW. Di antara yang ditawan ialah Abul As, menantu Nabi sendiri, ditawan dalam perang Badar. Iaitulah suami pada anak Nabi nama Zainab. Namanya Abul As
masa tu tak ada hukum memisahkan suami isteri yang berbeza agama. Belum ada hukum lagi. Di mana suami Zainab termasuk tawanan itu. Zainab telah menghantar kalungnya yang dihadiahkan kepadanya oleh bondanya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha bagi menebus suaminya. Zainab serah kalung loket rata yang mak dia hadiah pergi untuk tebus suami dia. Rasulullah terkejut tengok bagaimana Zainab sanggup membebaskan suami dia. Rasulullah SAW merasa begitu kasihan dan rindu pada putrinya. Baginda meminta izin dari para sahabat untuk membebaskan Abu Al-As tanpa bayaran tebusan, dengan syarat membenarkan putrinya berhijrah. Putrinya masih ada di Mekah lagi, di mana tak payah bayar dengan loket, dengan permenil, barang perhiasan, cuma cukup dengan izin Zainab itu berhijrah. Rasulullah SAW menugas seterusnya menghantar Zaid bin Harithah, iaitu anak angkat dia, dan seorang Ansar supaya menunggu Zainab dan menemaninya sehingga sampai ke Madinah. Abu Al-As ni akhirnya masuk Islam. Di antara tawanan tersebut ialah Suhail bin Amr. Antara tawanan Suhail bin Amr, seorang ahli pidato yang terkenal dan pernah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suhail bin Amr ni termasuk yang ditawan. Dia ni ialah wakil Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah yang terkenal. Yang bila Nabi suruh Sayyidina Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim, dia tak setuju. Dia tak pernah dengar Bismillahirrahmanirrahim. Tulis Bismikallahumma. Nabi kata tulis hak dia nak. Inilah perjanjian di antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Dia tak setuju Muhammad Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdullah. Kalau aku percaya Rasulullah, aku dah masuk Islam. Lalu Nabi suruh Sayyidina Ali tulis Muhammad bin Abdullah. Sayyidina Ali tak mahu padam perkataan itu. Lalu Nabi tanya kat mana perkataan Rasulullah. Sayyidina Ali tunjuk, Nabi padam. Dengan tangan dia, tulis Muhammad bin Abdullah. Ini Suhail bin Amr. Dalam perang Badar, dia termasuk dalam tawanan. Ditawan dalam perang Badar. Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, cabutkan giginya dan tarik lidahnya hingga terjelek, supaya dia tidak lagi bersyarah mencela Rasulullah, kata Sayyidina Umar. Hak ni Sayyidina Umar kata cabut gigi dia, terik lidah biar tak boleh bercakap, kata Sayyidina Umar. Tapi Rasulullah SAW tidak mengizinkan cadangan Umar itu. Dan Sa'ad, di antaranya Sa'ad bin An-Nu'man radhiyallahu anhu, telah ditawan oleh Abu Sufyan ketika dia menuju ke Mekah untuk mengerjakan umrah. Rasulullah SAW membebaskan anak Abu Sufyan, iaitu Amr, sebagai pertukaran dengan Sa'ad. Di antaranya ialah menukarkan tawanan. Seorang sahabat yang pergi ke Mekah, Umar bin Sa'ad, telah ditawan oleh orang kafir Mekah. Lalu Nabi minta supaya bebaskan sahabat dia ni, tukar dengan seorang tawanan yang lain. Artinya boleh bebas tawanan dengan cara bertukar tawanan. Itu diizinkan oleh syarak. Wallahu a'lam.